pengisian berhubung dengan dalam kuliah kita berhubung dalam bab munakahat dalam kitab fikah, iaitu kepahaman kita tentang munakahat. Yang lepas kita dah sudahlah tentang meminang, lepas tu tentang masuk pula kepada dah setelah tu nak masuk ke dalam nikah ni dengan mestilah ada syarat dan rukunnya. Tadi dah jelaskan pada kita rukun nikah kan. Okey. Yang mana tu hari ada 5 sirah kan, adanya perempuan, adanya lelaki kan, perempuan ataupun isteri, lelaki ataupun suami, yang keempatnya wali, yang keduanya, yang kelimanya ada 2 orang saksi. Ya, dia didulukannya dengan sirah. Itu tentang akad. Sirah ialah rukun, di antara rukun yang pertama dalam rukun nikah kan, iaitu sirah ialah lafaz ijab dan qabul. Itu dinamakan sirah. Lafaz ijab adalah daripada wali, seperti ia berkata, aku nikahkan kau, atau aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku. Lafaz kabul pula adalah daripada pengantin lelaki, seperti dia berkata, aku terima nikahnya, atau aku terima nikah sekian nama dia lah kan. Sah jika pengantin lelaki mendahului lafaz wali. Dia dulu terima, kemudian baru lafaz. Dia kata ni sah. Sah jika pengantin lelaki mendahului lafaz wali, kerana lafaz itu jika didahulukan atau dikemudiankan, ia memberikan maksud yang sama. Macam kita pergi kedai lah kan, kadang orang yang menjual tu dulu, saya jual barang ni kan, kita jawab beli. Kadang-kadang dia tak cakap, kita cakap dulu, aku beli barang ni 10 sen, ni RM10, aku jual, dia kata. Macam tu lah maksud dia kan. Mana yang melafaz atau tak kira siapa dulu lafaz, pokok dia ada lafaz ijab dan kabul kan. Ada tu dia dulu kabul, dulu terima, baru lafaz ijab. Macam tu pun dia kata sah, nikah tu sah, dia pakailah. Kalau kita jadi saksi nikah lah kan, kerana kita nak katakan kan, sah. Kita nak mengesahkan kan, nak mengesahkan kata lafaz pengantin lelaki tu, kita jadi saksi diorang situ. Ni kita nak kena faham juga lah. Kalau ada kata macam tu, kita kata tak sah sekali lagi kan. Nak ikut yang kita susun betul-betul tu kan. Payah je kan. Tapi benda ni tak payahlah kita nak petikaikan kan. Mana yang apa ikut lah, mana yang masing-masing mudah faham. Hikmah disyariatkan sirah. Apa tujuan dia disyariatkan sirah tu? Mana kono wajib kan, wajib nak ada lafaz ni kan, ijab dan kabul ni. Apa hikmah dia? Perkahwinan adalah di antara akad yang memerlukan kerelaan kedua-dua belah pihak yang melakukan akad.
Mana kerelaan pada wali dan kerelaan pada yang menerima. Ya. Kerelaan wali dan yang menerima ataupun pengantin lelaki lah. Kerelaan adalah perkara yang tersembunyi dan tak boleh dilihat. Mana nampak rela tu di hati kan? Kan? Apa tu dia kata dia tersembunyi? Kan? Rela tu tersembunyi. Jadi syariat menganggap bahawa sirah iaitu ijab dan kabul adalah dalil zahir. Iaitu dalil tu buktilah ataupun tanda zahir dia yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Dengan adanya cakap tadi antara wali dan pengantin lelaki tadi, itu sebagai bukti zahirnya. Batin kan dia rela tak rela tu, itu kerja hati dia. Tu saksi pun tak tahu tu lah. Kan saksi yang dukir kanan pun dia pun tak tahu dah rela ke tak rela ke kan. Tapi itu arti dia. Tapi kita berpegang kepada zahir dia. Ada cakap dia tu kan, kita pegang pada zahir lah. Jadi lafaz tu adalah tanda ataupun dalil zahir ya kan, yang menunjukkan kerelaan keduanya. Mana dia pun tak adalah tunggu lama-lama. Buat kan dia tunggu lama kan. Dah habis wali akad, tin lelaki tu tunggu lama. Di situlah kita istimewa syak kita. Rela ke tak rela dah ni. Kan sebab itulah dalam kalau kita tengok dalam apa tu, salah yang dikeluarkan JAKIM dalam bab akad nikah tu, itu dijelaskan satu persatu. Mana jangan menunggu, berhenti menunggu lama yang timur tu. Mana tunai dia kata kan, cakaplah, cakap senapai lah kan. Kalau tak sampai tarik nafas pula kan, adalah setakat selepas ada senapas kan, dia pun sambut. Jangan dia pun menung dulu. Aku terima lah. kan dah lama menung kan. Aku terima lah nikah kan. Jadi yang tu dia kata tak sah kalau ikut dalam tu, menunggu lama tu. Tu kena ulang balik kan. Kena ulang kan. Minta dia cepatkanlah sikit, jangan jangan lama sangat sampai berbanyak nafas kan. Syarat sirah tu. Sirah ni pun ada syarat dia. Yang pertama, hendaklah menggunakan lafaz nikah ataupun kahwin. Nikah tu angkah tukar dalam bahasa Arab dia lah kan. Angkah tukar. Kalau bahasa, kalau dalam apa dia kahwin ni pula, zawaj tukar. Angkah tukar wa zawaj tukar. Dulu ada yang sebut dua. Aku nikah dan aku kahwin ni kau. Ada yang sebut dua-dua. Wali kan, ataupun wali berwakil kepada juru nikah. Ada tempat dia kata gitu, aku nikah dan aku kahwinkan kau. Tapi sekarang dia dah diselaraskan, kan dibagi satu, dan dah disusun dah. Jadi syarat dia mestilah menggunakan lafaz nikah ataupun kahwin. Aku nikahkan di kau ataupun aku kahwinkan kau. Bolehlah tu. Mesti ada tu kan. Jadi syariat mensyaratkan penggunaan lafaz nikah ataupun lafaz kahwin kerana ia adalah lafaz yang paling tepat dalam penggunaan bahasa dan syarak untuk menunjukkan kepada akad nikah. Jadi kedua-dua lafaz tersebut digunakan oleh Al-Quran dan hadis.
Ya, dalam Quran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa kan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, maka menikahlah dan berkahwinlah dengan siapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan, 2, 3 ataupun 4. Dia tak sebut satu kan, nak kahwin sekali 2 tak? Fahaman orang kan. Itu fahaman masing-masing. Dia buat fahaman sendiri macam tu kan, dia pesong kan. Kan? Kalau tingkah tentulah satu ada salah kan. Tapi boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tu maksud dia kan. Dan dalam surah Al-Ahzab ayat 37, falamma qada zaidum minha wa taran zawwajnakaha. Zawwajna tu kahwin kan, zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Kemudian setelah Zaid selesai, yakni habis kemahuannya terhadap isterinya, yakni dia dah tak berkenan lagi lah dekat isterinya, iaitu dengan maksud dia dengan menceraikannya, kami kahwinkan pula, kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan atas orang-orang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak angkat mereka. Itu perkataan kahwin tadi, zawwajnaka kan. Dalam hadis pula sabda Rasulullah, wahai pemuda, jika kamu ada kemampuan, hendaklah kamu berkahwin. Itu syarat yang pertama, menggunakan lafaz kan, mestilah lafaz tu sama ada dia sebut nikah ataupun dia sebut kahwin. Aku nikahkan kau, ataupun dia tak sebut aku nikah, aku kahwinkan kau. Dua-dua lafaz tu boleh. Mana ada kan, ni disebut dalam Quran tentang nikah, fankihu, itu ni nakah, asal pada perkataan nakaha kan. Lepas tu zawwajna, kahwin. Yang kedua, lafaz ijab dan kabul hendaklah disebut secara jelas dan terang. Kena jelas dan terang. Jangan berbisik je, saksi tak dengar pula kan, atau terlampau laju nah kan. Dia kena jelas, kena jelas, kena terang. So dia kuat sikit kan, biar kita dapat saksikan kan, saksi pun puas hati kan. Tu syarat kan. Syarat tu pilihlah dengan secara jelas dan terang. Sekiranya wali berkata, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku, dan pengganti lelaki menjawab, aku terima, akad masih belum berlaku. Sekiranya pengganti lelaki berkata kepada wali, kahwinkanlah aku dengan anak perempuanmu, maka wali pun menjawab, aku terima. Terbalik pula kan, kahwinkan aku dengan anak perempuan kau. Wali pula cakap, aku terima. Terbalik pula kan. Jadi akad masih belum berlaku. Akad sebenarnya tu belum berlaku. Ini kerana kedua-duanya tidak menggunakan lafaz secara jelas dan terang. Masih kita ragu ni mana dulu lah ni, nak terima tak terima ni. Jadi tak jelas betul-betul kan. Akad nikah tanpa menggunakan bahasa Arab boleh tak? Dia tak kata angkah tukar atau zawaj tukar kan. Dia tak kata aku nikahkan kau atau kau nikah dalam bahasa Arab. Boleh tak dengan guna cakap Melayu kita ni ya? Jawab dia,
sah hukumnya menggunakan bahasa asing. Nak dia cakap Cina ke, cakap India ke, kan? Bolehlah. Macam kita cakap bahasa kita lah, kan? Bukan bahasa Arab. Maka hukum dia sah untuk akad nikah. Sekiranya ijab dan kabul menggunakan bahasa asing, sah akad nikahnya sekalipun wali dan pengantin mengetahui bahasa Arab. Walaupun dia tahu bahasa Arab, wali pun tahu bahasa Arab, dan pengantin lelaki itu pun dia tahu bahasa Arab, tapi dia sebut bahasa Melayu. Contoh adalah kan, bahasa lain daripada bahasa Arab. Kalau dia bahasa Cina, dia cakap Cina ke, kan? Kalau dia India, dia cakap bahasa India ke. Tapi dia boleh bahasa Arab. Mana cakap bahasa tu pun hukumnya sah, akad nikah tu sah. Ini kerana perkara yang diambil kira ialah maknanya yang sama. Kalau bahasa Arab pun tu juga makna dia, kan? Kalau bahasa lain pun itu jugalah makna dia. Sebabnya ialah lafaz akad nikah dalam bahasa Arab tidak mengandungi pengertian yang luar biasa. Oleh itu memadailah dengan terjemahannya. Bolehlah menggunakan terjemahan tu, kan? Angkah tukar, aku nikahkan kau, atau zawaj tukar, atau aku kahwinkan kau. Mana terjemah bolehlah. Cakap Melayu. Akad nikah dengan cara kiasan, kinayah, cara kiasan. Akad nikah yang menggunakan bahasa kinayah ataupun bahasa kiasan dalam apa-apa bahasa adalah tidak sah. Lafaz kinayah ataupun lafaz kiasan ni ialah lafaz yang membawa maksud kahwin atau tidak, atau tidak seperti aku halalkan anak perempuanku kepadamu. Contoh dia. Ni aku halallah anak perempuan aku kat kau. Jadi itu tak sah kerana perkataan begitu. Aku serahkan anak perempuan aku kepadamu. Dia cakap macam tu, kan? Wali cakap macam tu. Ni ada seorang lah anak dia ni. Macam nak seorang nak mengaji lah. Kan? Tu tak sah. Nikah tu tak sah. Hukumnya tidak sah kerana lafaz kiasan memerlukan kepada niat. Dan niat tempatnya ialah di hati. Bila kita nak akad tu, nak lafaz tu, mestilah memerlukan kepada niat. Kan, aku nak nikahkan anak aku ni, kan? Kerana Allah ni. Kan? Dan niat kita memang niat kita nak nikahkan dia. Macam mana wali, kan? Macam mana agak kedudukan kita lah, kita nak mengakad nikahkan anak kita tu. Sampai hati kita tu pun nak kena lurus, kan? Nak kena ada lintasan itu dengan niat. Kullu amalin biniat, apa saja kerja yang kita buat berdasarkan kepada niat. Kan? Ni kena faham lah ni. Kita nak diwali, nak nikah anak kita, kan? Kita kena faham lah. Akad nikah pula memerlukan saksi. Saksi pula tak boleh melihat apa yang ada dalam hati. Kan? Saksi ni, betul ke abang nak nikah anak ni? Kan saksi lah. Betul ke dia nak nikah ni? Mana kita tahu hati tu, kan? Dia tak boleh. Saksi dia taklah sampai macam tu. Cuma dia orang cakap tu je, kan? Tadi yang kata tadi yang zahir je, kan? Yang zahir. Bukti dia tadi, dia nikah tadi, cakap itu, kan? Lafaz daripada wali dan lafaz daripada saksi, daripada apa pengantin. Saksi minangguk je, kan? Ya tak? Saksi minangguk je. Kerana betul-betul tu tengok, kan? Tengok dengar tu cakap dia tu, kan?
Saksi kena jawab tak kendian kan. Tepat ke tak tepat ke kan. Wallahu alam. Sedangkan dia tak perlulah kan, tak perlulah sampai nak melihat hati orang tu, hati wali tu ataupun hati bekal pengantin ni. Sedangkan dia perlu menyaksikan kedua-dua pihak benar-benar niat nikah ataupun sebaliknya. Memang dia niat tu nak nikahkan anak dia. Tak payahlah kita tanya, abang ni betul niat abang nak nikahkan ni anak ni. Kan saksi tak payahlah kan. Tu taklah perlu kan. Cuma kita dah dia punya zahir kan, akad tu dah cukup lah tu kan. Akad nikah menggunakan tulisan, ditulis. Pasti payah nak nyebut kan, tulis. Betul kat tu kan. Akad ini juga tidak berlaku dengan menggunakan tulisan, sama ada kedua-dua pihak yang melakukan akad ada dalam majlis tersebut ataupun tidak. Mana dia kira tulis surat je kan. Dia kira tulis surat. Akad main tulis kan. Tak ada kedua-dua pihak berjumpa depan-depan, kira tulis saja kan. Kena faham ni kan. Kadang ada orang tu di depan-depan tapi dia ditulis kan. Kan payah pula dia nak apa, nak nyebut kan. Nak kadang nama tu tak terlupa kan. Jadi ni yang maksud di sini tadi, yang menggunakan tulisan ni kedua-dua pihak kan, yang melakukan tulisan tadi, melakukan akad tu, dia ada dalam majlis tersebut ke ataupun tak ada. Sekiranya wali menulis kepada pengantin lelaki yang ada di hadapannya atau tiada di hadapannya, aku kawinkan kau dengan anak aku sekian-sekiannya. Jadi tulisan itu diserahkan kepada lelaki tersebut dan dia membacanya. Kemudian berkata, aku terima perkahwinan anak perempuanmu. Hukumnya tidak sah. Ini kerana tulisan menyamai kiasan, dan nikah secara kiasan adalah tidak sah. Dia dah siap dia tulis kan. Dia tak cakap apa-apa. Dia bagi tu. Lelaki tu baca kan, lelaki baca, aku terimalah nikahnya kan. Itu tak sah. Isyarat orang bisu yang difahami. Akad orang bisu menggunakan bahasa isyarat yang dipahami oleh orang ramai, bukan hanya dipahami oleh golongan mahir dan terpelajar sahaja. Adalah sah kerana dia sama dengan lafaz sarih, lafaz jelas, digunakan bahasa isyarat kan. Tapi orang yang lain yang ada tu, dia faham bahasa tu. Kalau kita macam ni lah, jadi saksi tu kita tak faham payah je kan. Kan macam mana tanda faham tu, macam mana tangan ni kan. Tanda dia mengata dia terima tu kan. Macam mana dia punya gerak-gerak tangan dia tu, kita mana kena pergi kursus dulu, saksi nikah khusus anak nikah orang bisu kan. Ini ada ni orang bisu nikah, jodoh dengan orang bisu nikah orang bisu. Yang lelaki bisu, yang perempuan pun bisu. Macam mana dia nikah pun saya pun tak pernah tengok lagi ni. Adalah anak buah saya kan, dia bisu, dia nikah dekat Melaka sana. Dia nikah, kita pun tak tengok macam mana cara dia, tapi dia orang kata adalah mengikut bahasa syarat tu, dan adalah orang yang datang kan. Adalah yang pakar dalam tu bahasa tu. Tetapi jika isyarat tersebut tidak jelas dan hanya dipahami oleh golongan mahir dan terpelajar sahaja, akad nikah tidak berlaku
Kerana kedudukannya seperti kedudukan lafaz kiasan. Jadi akad dengan lafaz kiasan adalah tidak sah, dan akad nikah tidak berlaku. Tak berlaku tu tak sah lah. Itu tentang lafaz tadi kan, tentang lafaz ijab dan kabul tu. Hendaklah jelas syarat yang kedua kan. Tu dihuraikan di situ dah. Yang nak katakan jelas tu, tu dijelaskan tadi tu. Tentang bahasa, tentang kiasan, cara kinayah, kemudian dengan cara menulis, kan? Lepas tu dengan cara isyarat, yang bisu. Itu daripada syarat yang kedua tadi. Ya, mestilah nak jelas, terang betul-betul. Dipahami. Syarat yang ketiga, ijab dan kabul bersambung. Dia bersambung, tak boleh lama sangat. Di antara syarat sirah ialah lafaz ijab daripada wali dan kabul daripada pengantin lelaki mestilah bersambung. Sekiranya wali berkata, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku, lelaki itu senyap dalam satu jangka masa yang lama. Selepas itu barulah dia menjawab, aku terima akan nikahnya. Macam tadi saya cakap tadilah. Jadi akad tersebut tidak sah. Ni jadi jati, kita jadi saksi nikah kan, kena jaga kan. Yang wali tu bukan, kadang dia tak faham lah kan. Dia orang tu dah terima tu kan. Yang betul-betul nak terima tak terima, yang mensarihkan dia tadi, saksi tu kan. Saksi tu. Jadi kita sebagai wali pun kita faham. Kalau dia lama manung tu kan, tak apa, kita ulang sekali lagi. Kita jadi wali kan. Tak apa, kita ulang sekali lagi. Jawab copek, boleh cakap kan. Aku tak pun junikah pun komen, ataupun saksi pun komen. Saksi kata tak puas hatilah, lama mana pun nanti kan. Komen macam tu. Jadi ketika ini kalau lama sangat kan, baru dia jawab, maka akad tadi tidak sah. Jadi di akad tu tidak sah kerana wujudnya pemisah yang panjang di antara ijab dan kabul. Ijab dan kabul tu bercerai kan, tidak berturut-turut kan. Ini kerana kemungkinan wali menarik balik akad yang telah dilafazkan dalam jangka masa tersebut adalah perkara yang mungkin berlaku. Lama benar ni tak payahlah wali je kan. Ataupun saksi pula, okey macam mana ni? Ni terima ke tak terima ni? Kan dia nak terima ke tak terima ni? Lama pula fikir timbul syak pada saksi tu kan. Wallahu alam. Jadi sekiranya senyap adalah sekejap seperti untuk bernapas. Tadi saya kata dia kan, kerana hilangkan bubak tu kan. Dia pun tarik nafas, aku terima. Itu tak apa. Mana setakat senapas kan. Kan aku tunai dia katakan, dia pun tarik nafas. Aku terima. Itu tak apa. Dia sampai 10 kali nafas dah kan, tak dia lagi. Ya, senyap yang sekejap, seperti untuk bernafas, ataupun dia bersin, kan habis tunai tercom bersin kan. Tak apa kan, habis bersin tu jawab. Janganlah bersin tu pula lama tak lagi, sapu pula dulu apa semua, kosek pula dulu, baru nak jawab terima. Tu lamalah. Jadi tidak mencacatkan kesahihan
akad. Kalau senapah itu tidaklah mencacatkan kesahihan akad tu. Kalau lama tu tu tak sahih lah tu. Tu yang ketiganya. Yang ketiga tadi tak perpanjangan ataupun mestilah tak tunggu lama. Ya, antara ijab dan kabul. Yang keempat, wali dan pengantin lelaki waras sehingga selesai akad. Mestilah dia waras. Sihat, akad dia sihat. Tak betul ke tengah tengah nak apa tadi, tiba-tiba salah satu wali ke ataupun pengantin ke dia pitam lah kejap gelap mata. Dia tak dengar cakap tu. Wali pun tak perasan apa dia cakap tu. Tiba-tiba dia tak waras. Pitam ke gila, takkanlah gila kau kejap tu gila kan. Mungkinlah dia pitam ke apa. Macam kita puasa lah kan. Mana hilang akal sekejap kan. Akal kita tu hilang sekejap sebab pitam tadi ke apa ke. Tengok sini ya. Wali dan pengantin lelaki waras sehingga selesai akad. Dah lepas akad tu aku terima apa semua tu, mau nak datang semua tu, itu tak apalah, akad tadi dah sah. Sekiranya wali berkata, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku, tetapi sebelum pengantin lelaki sempat menerima ijab tersebut, tiba-tiba wali menjadi gila atau pengsan. Tiba-tiba wali rabah ada kan. Dengan aku nikahkan kau dengan ni kahwinnya tunai, dia pun jatuh. Kan dia pun jatuh. Mana wali tak dengar apa yang diterima tu. Mestilah wali pun dengar. Dia cakap tadi dia aku terima tu kan. Mesti wali pun nak dengar. Kalau wali pengsan ke, pitam ke kan, dia gila ke, selepas itu barulah pengantin lelaki menerima ijab tadi kan, pernikahan tu. Jadi pernikahan tersebut tidak sah. Kena ulang balik kan. Dah logo tua tu kan. dah sudah dah okey bang. Okey. Betul ni, boleh betul ni, betul kan. Okey, boleh. Itulah. Begitu juga sekiranya pengantin lelaki berkata kepada wali, dikata kepada wali, kawinkanlah aku dengan anak perempuanmu. Kemudian dia pun pengsan sebelum wali sempat berkata, aku kawinkan kamu. Akadnya batal serta tidak sah, walaupun berlakunya kabul. Mana kabul tu berlaku, apa ni berlaku tadi, tapi salah seorang tak wali, pengantin lelaki nak terima tak, dia pengsan kan. Jadi samalah tu. Ni kita kena faham lah ni ya. Jadi hukum tidak sah dalam masalah di atas kerana salah seorang daripada kedua belah pihak telah hilang keahlian untuk mengadakan akad sebelum selesainya akad. Jadi mali akad tu tak selesai lagi, ijab dan kabul tu tak selesai lagi, salah seorang pengsan ataupun dua-dua pengsan kan, dua-dua pengsan. Wallahu alam. Tu saya yang keempatnya. Yang keempat, istilah dia waras, wali dan pengantin lelaki waras. Dia ingat dia kan, dia betul dia tak terganggu. Yang kelima, syarat yang kelima, sirah tu menunjukkan akad berlaku ketika itu juga. Tidak sah kita mengaitkan sirah dengan masa depan atau meletakkannya syarat-syarat tertentu. Oleh itu sekiranya wali berkata, sekiranya datang bulan Ramadan, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku, sekian. Lelaki itu pun menjawab, aku terima akan nikahnya itu. Jadi akad tersebut tidak sah. Nak tunggu bulan Ramadan halak kan.
Kan dia ni maksudnya kan majlis. Dalam majlis tu, jadi sampai bulan Ramadan aku nikahkan kau. Kan? Orang tua lah kata, bulan Ramadan baru kahwin ni. Usah kahwin masa ni tak sah lagi lah kahwin ni. Tak ada, memang tak sah tauhid dah. Kan? Memang tidak sah. Ni tahu ya kita kan. Ijab dan kabul ni ada syarat dia berapa? Dah 5 dah kan. Ataupun dia kata, sekiranya wali berkata, sekiranya anak perempuanku lulus dalam peperiksaan, aku kahwinkan kau dengan dia. Lelaki itu pun menjawab, aku terima nikahnya. Jadi perkahwinan itu juga tidak sah. Nak tunggu dia peso pula. Lului. Kan? Kalau lului peso, tak lului peso. Tentulah kan tak payah kan. Kalau lului. Ini kerana akad nikah mestilah berlaku ketika itu juga. Dan kesannya terus menyusul sebaik sahaja akad selesai. Jika akad dikaitkan dengan masa depan atau diletakkannya syarat tertentu, maka ia akan menyebabkan perkara yang berkaitan dengan akad tertangguh ke satu masa yang lain, atau sehingga syarat telah dipenuhi. Jadi keadaan ini bertentangan dengan kehendak akad. Cukup duit antaran kau nanti, aku nikahkan kau anak aku. Tak boleh. Kan? Tak boleh kaitkan dengan masa-masa yang tentu nak tunggu duit cukup pula. Baru boleh nikah. Tapi akad dah dulu. Tu tak sah, tak boleh. Yang kelima. Yang keenam, sirah mestilah mutlak. Tidak sah menentukan jangka masa pernikahan seperti sebulan, setahun, atau untuk satu jangka waktu yang tidak diketahui, seperti sehingga kembalinya orang yang hilang. Jika wali berkata, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku sebulan ataupun setahun, ataupun sehingga dia kembali, dia pergi luar negara ke apa ke. Jadi pergantian lelaki jawab, aku terima nikahnya. Jadi pernikahan tersebut tidak sah. Kerana nikah mut'ah diharamkan. Jadi kerana mut'ah tu dia mereka bertempoh kan. Kalau kita tak, Islam tak boleh lah. Kalau yang apa tu, mazhab apa ni, Syiah, dia tak tahulah macam mana pahaman dia. Kalau kita tak boleh. Ini Abi Sabrah Al-Jahni menceritakan bahawa dia telah berada bersama Rasulullah SAW. Baginda bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu bernikah mut'ah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sehingga hari kiamat. Sesiapa yang punya perempuan yang seperti itu, hendaklah menceraikannya. Dan janganlah kamu mengambil sedikit pun apa yang kamu telah berikan kepada mereka. Tentang nikah mut'ah. Kata Nabi, sungguhnya Allah telah mengharamkannya nikah mut'ah ni sehingga hari kiamat. Kita ambil inilah. Jangan kita nak nikah setahun ke, nak nikah 5 hari ke, nak nikah 2 hari ke, kita ikut masuk Syiah pula dah. Kan? Wallahu alam. Itu dia ada 6. Ya? 6. Tak boleh nikah tu bertempoh. Kan? Macam mut'ah tadi. Itulah kan hukumnya. Hadis dia, sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah telah mengharamkannya sehingga hari kiamat. Perang hadis tu. Kan? Jangan kita nak tanya sana tanya sini, ni pun dah jelas dah. Kan?
nikah sighar. Hukum nikah sighar ialah tidak sah. Nikah sighar ialah wali berkata kepada pengantin lelaki, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku dengan syarat engkau menikahkan aku dengan anak perempuan kau. Okay. Ambil sikit dia ni, sikit kan tak berhentilah. Tak boleh lama-lama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula. La haula wala la haula la ilaha illallah wassalatu liqa'im ati sayyidina Muhammad la haula wala quwwata. Jadi sirah ni bertukar lah kan. Dia kata aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan anak perempuan kau. Dan kehormatan mereka menjadi mas kahwin antara satu sama lain. Jadi lelaki itu menjawab, yang dia yang kata, lepas tu yang menjawab kabul tadi, aku terima nikah anak kau, dan aku kahwinkan kau pula dengan anak aku berdasarkan apa yang kau sebutkan tadi. Bagi kalau ada nikah macam tu pun tak boleh. Nabi juga melarang nikah siwar ni. Ini tak pernahlah berlaku ni kan. Tak pernahlah berlaku. Jadi Ibnu Umar dalam berkata, Nabi SAW melarang melakukan nikah siwar. Maksud nikah siwar ialah seorang wali mengawinkan anak perempuannya dengan syarat pengantin lelaki pula mengawinkan wali itu pula dengan anak perempuan dia pula. Serta tidak ada di antara keduanya mas kahwin. Mungkin zaman dulu tu berlaku macam ni. Itu sebab
Nabi jelaskan tak boleh kan tukar-tukar kan. Kau kahwin dengan kahwin kau dengan anak dan kau kahwin anak dan dengan anak kau. Macam itulah maksud dia kan. Tu tak adalah. Tapi tak pernah lah kita benda tu berlaku kan. Itu tentang nikah sirah tu tak masuk dalam bab apa tadi syarat sirah tu. Jadi ingatlah kan syarat sirah tadi ada 6. Yang pertama tadi apa tadi yang pertama tadi? Yang pertama menggunakan lafaz nikah ataupun lafaz kahwin, aku nikahkan kau ataupun aku kahwinkan kau. Lafaz mestilah ada sebut perkataan nikah ataupun perkataan kahwin. Yang kedua tadi hendaklah disebut secara jelas dan terang. Yang kedua. Yang ketiga, ijab dan kabul tu bersambung, mana berturut-turutlah. Tak ada lama tempoh dia yang terima. Kan yang mengakad dia kata aku nikah atau tunai kata, lepas tu dia menung ya kan. Lama kan. Jadi nikah akad tu tak sah. Syarat dia mestilah berturut-turut. Atau setidak-tidaknya ambil senapih dulu. Kan? Aku berdoa nanti tu ambil senapih. Aku terimalah. Kan? Macam itulah. Yang keempat, wali kan dan pengantin lelaki naklah masa tu waras. Tak ada datang pengsan masa akad tu kan. Salah seorang wali kau pengsan ataupun pengantin lelaki kau pengsan. Syarat dia mestilah nak waras. Yang kelima, sirah menunjukkan akad berlaku ketika tu juga. Tak ada masa lain lagi. Kan dah tadi nak bagi contoh tadi. Kan anak aku balik tu aku nikahkan anak perempuan aku dengan kau bila dia balik ataupun dia dulu peksa ke apa ke. Itu tak sah juga kan. Yang keenam tadi sirah tu mestilah mutlak. Ya tidak mutlak tadi menentukan masa tu juga berlaku dia. Tak boleh menentukan jangka masa macam mutaah itulah nikah mutaah tu nikah 3 hari ke nikah kan setahun ke. Jadi itu pun tak boleh, hukumnya haram. Kata Nabi SAW tadi kan, apa sabda Nabi SAW, sungguhnya Allah telah mengharamkannya sehingga hari kiamat. Itu dia 6 syarat ijab dan kabul ataupun sirah. Dekat itulah dulu insya-Allah. Yang akan datang panjang umur izin Allah kita sambung pula tentang perempuan ataupun isteri kan, lelaki perempuan kan. Jadi dia ceritalah satu persatu kan. Sekat itulah dapat kita kongsi malam ni berhubung dengan rukun nikah tentang sirah. Mana syarat sirah tu ada 6. Itulah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna fahma. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqina wa qihlana wa qarabatilana fi dinina, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.